Okay, hari ini kita akan masuk tajuk membuat dan mengesahkan konjektor kecerunan bagi garis lurus selari dan juga garis lurus serenjang. Okay, ada dua jenis garis lurus hari ini kita akan belajar. Okay, garis lurus selari. Dah biasa dengar kan? Dah biasa dengar belum? Garis lurus selari. Belum kah? Siapa-siapa? Respon? Dah, biasa kan? Okey. Garis lurus selari maksudnya dua garis tu dia takkan bercantum, bertemu. Okey, contohlah. Satu garis ni, garis A, satu lagi garis B. Okey. Saya lukis ni tak berapa nak selari lah. Tapi maksudnya dua garis lari, maksudnya dia mesti antara dua garis lah. Tak boleh lah satu tu kita boleh katakan dia selari. Di antara dua ni dikatakan selari. Okay, dia takkan bersilang, bertemu. Okay, tetapi jarak antara ni sentiasa sama dan arah dia sentiasa sama. Okay, contoh antara contoh antara dua garis macam alahai. Saya pakai pen ni dia akan jadi sengit. Okey. Contoh dua garis ni dikatakan selari. Okey, dua garis ni dikatakan selari. Okey, contoh antara tingkap, tingkap nakor kan, antara garisan-garisan tu dikatakan selari. Okey, dia takkan bersilang tetapi sentiasa sama arah. Itu maksudnya selari. Okey, serenjang pula dua garisan dia mesti bersilang. Bersilang tu maksudnya bertemu antara dua garisan dan membentuk 90 darjah. Ni kita kata serenjang. Okey, ni kita serenjang. Kalau macam ni pun kita kata serenjang. Dia bersilang, okey, dan membentuk 90 darjah. Okey, itu yang basic lah. Okey. Sekarang ni kita nak kena tengok balik buku teks. Kita nak kena membuktikan, kita nak buat pengesahan antara dua garis lurus selari dan juga serenjang tu. Okey, berdasarkan kepada kecerunan. Awak tengok buku teks seterusnya. Okey, contoh yang ni. Okey, contoh rajah yang ni. Okey, ada dua titik pada satah kertas ni. Okey, dua titik, titik A dan juga titik B. Okey, titik A ni labelkan sebagai X1, Y1. Okey, maksudnya titik koordinat X yang pertama, titik Y koordinat yang pertama. Okey, titik B yang ni koordinat yang kedua lah, X2, Y2. Okey, antara dua titik ni, okey, kita boleh dapatkan kecerunan dia kan. Okey, formula kecerunan dia Y. Yang ni kita dah belajar dah. Kalau formula kecerunan antara dua titik, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, yang ni formula ni kena ingat daripada mula-mula dulu sampai nanti awak SPM, dia akan pakai formula yang sama untuk mencari kecerunan antara dua titik yang ni. Perbezaan antara koordinat Y dulu di atas bahagi dengan perbezaan di antara koordinat X yang di bawah. Okey, sekarang ni kita nak buktikan sebab peringkat KSSM ni awak kena tahu macam mana nak terbitkan benda tu, kena faham macam mana wujudnya benda tu. Okey, sekarang ni daripada sini kita nak mencari kecerunan dia. Okey, daripada kecerunan dia. Jadi kalau katakan kita bentukkan dia jadi segitiga. Okey, bentukkan segitiga, wujudkan koordinat C di sini. Segitiga bersudut tepat lah. Okay, bentukkan segitiga bersudut tepat. Saya kena lukis ni. Okay, sekejap Okay, contohkan di sini ada satu titik A, sini titik B tadi. Okay, ini X1, Y1, B kita labelkan X2, Y2. Okey, kemudian ada satu titik C. Bila kita bentukkan dia satu segitiga bersudut tepat, okey, di sini katakan kita akan dapat satu titik C. Okey, titik C ni apa koordinatnya kita nak label? Okey, titik C ni untuk koordinat X dia akan sama dengan yang mana? X1 atau X2? Koordinat X bagi titik C dia akan sama dengan X1 atau X2?
Siapa-siapa boleh jawab? X2. X2, betul. Okey, sebab dia sama kan? Okey, sama kedudukannya jadi X2. Okey, untuk koordinat Y dia akan sama dengan Y1 atau Y2? Okey, siapa-siapa? Untuk koordinat Y dia, awak tengok. Dia akan sama dengan Y1 ataupun Y1. Okey, dia akan sama dengan kedudukan Y1. Okey, betul lah. Y1 duduk sini kan. Okey, dia akan sama. Okey, so ni koordinat C dia adalah X2, Y1. Okey, kalau kita nak cari kecerunan, maksudnya apa ni? Kalau kita kena kaitkan pula dengan tangent. Ni awak belajar dah sebelum ni. Tangent sin kenapa tak muncul? Sin cos. Okey, ingat tak formula dia? Kalau tangent sin cos, kalau tangent tentangan bahagi dengan apa? Kalau ni ni cara saya hafal lah. Yang ni awak kena hafal cara bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke. Kalau tangent maksudnya tentangan bagi sebelahan. Sin tentangan bagi hypotenuse. Cos sebelahan bahagi dengan hypotenuse. Ya. Okey, kita nak kaitkan dengan yang ni, okey, dengan tangent theta ni daripada kecerunan ni. Okey, bila kita dah bentuk ni segitiga sudut tepat, jadi bentuklah satu sudut di sini. Okey, satu sudut di sini. Okey, bila satu sudut sini akan jadi di sisi apa kita panggil? Sisi BC ni kita panggil sisi apa? Tentangan sebelahan ataupun hypotenuse? Siapa ingat lagi? Bagi segitiga bersudut tepat. Yes, tentangan. Sisi tentangan mesti bertentang dengan theta. Okey, sisi AB kita panggil sisi apa? Sebelahan atau hypotenuse? Sisi AB. Sebelahan atau hypotenuse? Hypotenuse. Yes, hypotenuse. Jadi yang AC adalah sisi sebelahan. Okey, kemudian kita boleh terbitkan kalau dari sini formula untuk kecerunan dia adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 kan. Yang ni kita tahu. Okey, jadi kita nak kaitkan dia dengan sisi di sini, maknanya Y2 tolak Y1. Bila Y2 tolak Y1 maksudnya dia berkaitan dengan sisi BC kan. Okey, sisi BC bahagi dengan X2 X1 adalah berkaitan dengan sisi AC. Itu. Okey. So itu kaitan dia. Okey, bila kita nak kaitkan pula dengan tangent sin cos ni, okey, jadi daripada sini kita tahulah bila BC bahagi dengan AC maksudnya dia sama sisi tentangan bahagi dengan sebelahan kan. Jadi tentangan bagi sebelahan adalah sama dengan tangent theta. Jadi kita boleh dapatkan daripada sini, kita kaitkan dia, tangent theta ni adalah sama dengan M. Ni kita dapat terbitkan dia. Okey. Daripada yang kita faham tadi, daripada formula kecerunan tadi, kita dapat kaitkan kecerunan tu juga adalah sama dengan tangent theta. Okey, itu yang pertama lah. Okey, untuk kaitkan dengan kecerunan. Okey, kita nak kaitkan pula dengan apabila dia selari ya. Okey, saya lukis lain. Okey, apabila ada dua garis selari. Okey, anggaplah selari Nampak dia selari. Okey, ni satu garis AB, ni satu garis CD. Okey, tadi kita dapat terbitkan. Kecerunan juga kita boleh terbitkan dia adalah sebagai tangent theta. Okey, bila selari, apakah ciri-ciri dia? Okey, kalau saya bentukkan sini wujudkan satu sudut. Okey. Satu sudut maksudnya kita mesti nak bentuk satu sudut mesti ada dua garis kan? Dua garis baru boleh bentuk satu sudut. Macam bucu sudut, bucu meja. Kan mesti kena ada dua garis baru kita tahu ada nampak itu adalah sudut. Jadi yang ni kita bentukkan satu garis dot ni. Okey. Antara dua garis selari ni, okey, bila kita wujudkan dua garisan ni, theta dia adalah sama atau tidak?
Theta dia, sudut dia di sini sama atau tidak antara dua garis yang selari? Sama atau tidak? Awak boleh buktikan sendirilah. Awak lukis sendiri dua garisan. Okay, lepas tu buat dot-dot garis bawah dia, lepas tu ukur sudut. Akan dapat sama atau tidak? Okay, sebenarnya kita akan dapat sama. Okay, jadi daripada sini kita boleh tahulah, katakan ni saya label theta 1, ni theta 2. Okay, jadi maknanya theta 1 ni adalah sama dengan theta 2. Okay, jadi apa yang kita boleh kaitkan dengan yang di atas ni? Jadi bolehlah kita kaitkan dengan dia. Untuk garis selari, kecurunan adalah sama kan? Kecurunan M1, katakan ni adalah kecurunan M1, yang ni kecurunan M2. Okey, label untuk kecurunan adalah M. Okey, dua garis selari kecurunan dia adalah sama. Okey, cerun nilai cerun ni adalah sama. Jadi kita kaitkan dengan ni, maknanya tangent theta pertama adalah sama dengan tangent theta 2. Okey, ni maknanya kita boleh terbitkan, okey, daripada kefahaman tentang kecerunan. Okey, kita pergi kepada garis serenjang pula. Okey, jadi yang ni awak kena ingat ni. Untuk selari, okey, maklumat yang kita boleh dapat, kecerunan adalah sama. Okey, dan nilai tangent theta 1 sama dengan tangent theta 2. Buat note Okey, kita pergi pada serenjang. Okey, garis serenjang kita tahu dua garis yang bersilang, okey, bertemu membentuk 90 darjah di sini. Okey, katakan sini adalah garis untuk AB, sini adalah garis untuk CD. Okey. Okey, kita nak bentukkan tengok daripada sudut dia pula. Okey, untuk garis AB saya buat dot sini untuk dapatkan sudut dia. Okey, untuk garis CD kita buat dot macam ni. Okey, sini sudut dia. Okey, kalau awak tengok dengan cara dengan mata kasar lah. Sama tak sudut dia? Sudut antara AB dengan CD ni, antara dua garis serenjang ni, adakah sama sudut dia? Semua atau tidak? Adakah dia ciri-ciri dia sama macam selari tadi? Tak sama. Okey, kita tengok masa kasar pun kita nampak dah tak sama. Okey, awak boleh buktikan sendiri. Cuba garis, okey, antara dua garis antara dua garis awak silangkan, tengah-tengah tu mesti 90 darjah. Okey, cuba ukur sudut dia. Dia takkan dapat sama. Okey, jadi bila tak dapat sama, kini kita labelkanlah theta 1, ni theta 2. Okey, theta, apa kaitan antara sudut ni dengan theta 1 dengan theta 2? Okey, theta 2 ni kalau awak ingat baliklah awak belajar, dia adalah kaitan dengan sudut peluaran. Okey, theta 2 tu adalah sudut peluaran di mana nilai dia adalah 90 darjah tambah dengan theta 1. Ni refresh balik yang dulu. Dia adalah konsep daripada sudut peluaran. Okey, nak dapatkan jumlah sudut theta 2 90 darjah tambahkan dengan theta 1. Okey, jadi maksudnya katakanlah theta 1 ni sudut dia 30 darjah. Jadi theta 2 sudut dia 90 tambah 30 sama dengan 120. Okey. Okey, kita nak kaitkan balik yang tadi. Okey, yang tadi kita tahu kecerunan adalah sama dengan tangent theta. Okey, apa yang kita boleh kaitkan dengan ni? Okey, daripada sini kita tengok sudut tak sama. Okey, jadi tangent theta 1 kita tak boleh kata tangent sama dengan tangent theta 2. Jadi macam ni kita nak kaitkan dia? Kita cuba kaitkan. Kalau kita tekan tangent theta pertama, tangent 30 darjah kan. Tengok adakah sama dengan tangent 120 darjah? Takkan samalah, takkan sama Okey, nilai dia akan berbeza. Jadi apa yang kita boleh kaitkan nak bagi dia sama? Tangent theta yang kedua adalah sama apabila kita dah bahagikan 1 per dengan tangent theta 1. Yang ni bubuh negatif. Yang ni daripada hasil cuba jaya apa semualah. Jadi maksudnya akan dapat terbitkan macam ni.
Untuk jadikan dia sama, kita nak kaitkan dia antara dua ni, tangen theta 2 akan jadi sama apabila kita negatifkan dengan 1 per dengan tangen theta 1. Okey, ini maklumat yang seterusnya untuk kaitkan dia. Okey, daripada sini kita boleh terbitkan lagi satu, M2, kecurunan kedua adalah sama dengan negatif 1 per M1. Okey, ataupun kecurunan pertama bila darab dengan kecurunan kedua adalah sama dengan negatif 1. Kan? Bila kita bawa ke sana jadi darab, maknanya kecurunan pertama bila darab dengan kecurunan kedua adalah sama dengan negatif 1. Okey, so yang ni adalah maklumat untuk yang berkaitan dengan serenjang. Okey, yang selari tadi awak ingat yang tadilah. Tangen theta 1 sama dengan tangen kedua yang menunjukkan dia adalah selari, ataupun M1 sama dengan M2. Tapi untuk serenjang, M1 bila darab dengan M2 dapat adalah sama dengan negatif 1. Okey, yang ni konsep ni kena ingat, yang membezakan antara hukum selari dan juga serenjang. Okey, kita pergi balik buku teks. Okey, ni yang diceritakan. Kalau awak tak ingat, tak boleh tak faham apa dia, sama ada awak baca balik dalam buku teks ni ataupun dalam video dalam kat site tu saya ada masukkan. Okey, contoh ada cikgu lain yang menerangkan tentang perkara ni. Okey, dia maknanya benda ni awak kena tahu macam mana diterbitkan. Okey, peringkat KSSM ni dia tak ada dia bagi terus formula. Semuanya kena faham macam mana nak terbitkan formula ni. Macam mana datang dia.